A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita akan mempelajari tentang tajuk unit 1 iaitu keselamatan bengkel. Pada minggu yang lalu kita telah mempelajari serba sedikit pengenalan tentang keselamatan bengkel, di mana terdapat perbualan antara seorang guru bersama murid-murid tahun 4. Pada pagi ini kita akan sambung lagi tentang peraturan keselamatan. Peraturan keselamatan bengkel perlu diutamakan. Okey, baik, kita lihat. Peraturan keselamatan perlu diamalkan ketika berada di dalam bengkel RBT. Kemalangan boleh berlaku jika kita tidak mematuhi peraturan keselamatan. Baiklah, mari kita lihat beberapa peraturan yang perlu kita ikuti semasa berada di dalam bengkel. Yang pertama, patuhi semua tanda keselamatan di dalam bengkel. Terdapat beberapa tanda keselamatan di dalam bengkel, maka murid-murid perlu mematuhinya. Yang kedua, buka semua pintu dan tingkap bengkel sebelum memulakan aktiviti. Kenapa perlu kita membuka tingkap dan pintu bengkel semasa hendak memulakan aktiviti? Kerana kita perlu pengudaraan yang baik semasa berada di dalam bengkel supaya cukup udara dan tidak berasa lemas. Seterusnya, bersihkan meja kerja dan bengkel setelah selesai melakukan aktiviti. Setiap murid perlu membersihkan apa jua alatan setelah digunakan. Okey, baiklah. Seterusnya kita lihat. Letakkan beg di tempat yang disediakan. Murid-murid perlu meletakkan beg di tempat yang disediakan. Tidak perlu bawa masuk beg ke dalam bengkel sehingga boleh mengganggu laluan semasa menjalankan aktiviti. Seterusnya, gunakan alatan dan bahan setelah mendapat kebenaran guru. Perlu minta izin kepada guru sebelum hendak menggunakan sebarang alatan dan bahan di dalam bengkel. Seterusnya, patuhi arahan dan makluman daripada guru sebelum masuk ke dalam bengkel. Sebelum masuk ke dalam bengkel, perlulah beratur dan mendengar arahan daripada guru sebelum masuk ke dalam bengkel. Okey, baiklah. Seterusnya, kita lihat peraturan keselamatan diri. Peraturan mesti dipatuhi untuk menjaga keselamatan diri ketika melakukan aktiviti di dalam bengkel. Terdapat beberapa perkara yang berkaitan, antaranya yang pertama, pakai pakaian dan kasut yang sesuai ketika berada di dalam bengkel. Tidak boleh memakai slipper dan sebagainya yang tidak sesuai kerana boleh mendatangkan kecederaan. Seterusnya, ikat atau masukkan tudung ke dalam apron. Bagi murid perempuan yang bertudung, perlulah ikat dengan kemas dan masukkan tudung ke dalam apron supaya tidak mengganggu semasa melakukan aktiviti tersebut. Okey, ketiga, ikat rambut yang panjang. Sekiranya murid yang tidak bertudung, perlulah mengikat rambutnya sebelum memulakan aktiviti kerana mengelakkan daripada berlaku gangguan atau kecederaan semasa menggunakan alatan di dalam bengkel. Okey, seterusnya kita lihat peraturan keselamatan alatan. Terdapat beberapa peraturan, antaranya ialah bertanya dan minta tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan. Perlu murid minta izin terlebih dahulu sebelum memulakan menggunakan apa-apa alatan sahaja di dalam bengkel tersebut. Jangan membuat sesuka hati. Seterusnya, berhati-hati semasa menggunakan alatan. Yang seterusnya, laporkan alatan yang rosak atau hilang kepada guru. Dilarang dan elakkan menggunakan alatan yang rosak kerana boleh membahayakan diri sendiri. Seterusnya, bersihkan alatan selepas digunakan.
Seterusnya, simpan alatan di tempatnya semula setelah digunakan. Tidak boleh meletakkan alatan ataupun bahan-bahan di dalam bengkel itu di merata-rata tempat kerana dikuatiri akan boleh mendatangkan sebarang kecederaan atau kemalangan. Seterusnya, gunakan alatan dengan cara yang betul. Seterusnya, yang terakhir, dilarang bermain dan bergurau semasa menggunakan alatan. Dilarang bermain, bergurau semasa menggunakan alatan kerana ia boleh menyebabkan berlaku kecederaan. Kemungkinan boleh datangkan kecederaan atau kemalangan kepada rakan-rakan dan sebagainya. Okey, baiklah. Itu saja penerangan cikgu pada pagi ini. Semoga murid-murid dapat mengulang kaji semula dan mengamalkannya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.